Baik tuan-tuan muslimin, muslimat yang dikasihi sekalian, kita masuk kepada perbahasan asal kita, iaitu kepada tafsir kepada juzuk amma. Ada soalan setakat ni? Tak ada. Kita ada beberapa minit lagi. InsyaAllah kita akan masuk surah An-Naba. Pada kuliah yang lalu kita telah berbicara beberapa ayat yang ada dalam surah An-Naba. Kita telah berbicara bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata. Setelah Allah Ta'ala mensifatkan bagaimana manusia ketika zaman Nabi, orang-orang kafir, sebahagian mereka mengingkari akan berlakunya hari kiamat. Kemudian Allah Ta'ala menempelak mereka. Kalla saya'lamun, sama sekali jangan, nanti kamu semua akan mengetahui. Summa kalla saya'lamun, nanti kamu semua akan mengetahui. Setelah itu Allah Ta'ala datangkan bukti supaya manusia berfikir, supaya manusia nampak bukti itu, manusia percaya, yakin bahawasanya Allah Subhanahu wa taala mampu untuk menghidupkan manusia yang telah mati. Allah Taala suruh manusia berfikir, alam naj'alil arda mihada wal jibala autada. Bukankah kami telah menciptakan bumi itu dalam bentuk hamparan, dan kami telah menciptakan gunung ganang, bukit bukau itu sebagai pasak kepada bumi. Ayat ini juga mengisyaratkan kepada sifat Allah Subhanahu wa taala, iaitulah sifat Allah yang hikmah, yang maha bijaksana. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi dalam bentuk manusia boleh hidup di atasnya. Dalam bentuk bumi itu mihada, hamparan, terhampar, sehingga manusia boleh hidup di atas muka bumi. Bijaksananya Allah Subhanahu wa taala. Wal jibala autada. Bumi bukan sekadar terhampar, pada bumi itu juga ada gunung ganang, bukit bukau yang berperanan autada, sebagai pasak kepada bumi, sehingga bumi tidak goyang disebabkan pergerakan yang pantas, yang kuat. Menggambarkan bagaimana sifat Allah, hikmahnya Allah Subhanahu wa taala dalam menciptakan sesuatu perkara. Tidak seperti manusia, kadang-kadang buat satu benda tak boleh dimanfaatkan. Kadang-kadang manusia buat satu perkara tak manfaatkan, tidak boleh dimanfaatkan. Saya kemarin naik kereta, bukan kemarin malam tadi, naik kereta. Depan saya tu ada sebuah kereta, ada gambar orang perempuan tengah pakai selok dalam. Subhanallah. Kalau tak tahu tuan dia orang Melayu, orang Muslim ke tak, tapi apa manfaat benda tu? Ialah dia lukis warna putih saja, tapi gambar orang perempuan dari belakang tengah pakai selok dalam, tangan dia tengah pegang selok dalam, kaki tengah angkat. Subhanallah. Kalau orang Melayu buat perangai pergi tempek benda tu kat kereta, apa yang ada dalam kepala orang tu? Apa manfaat benda tu? Kita tak tahu nak kata apa dekat orang kita. Apa jadi, apa yang ada dalam kepala hampa, kita tak tahu. Benda yang tak ada manfaat, tambah dosa dah. Kita buat benda tu, kita tempek kat kereta kita. Orang lain tengok, orang ni bukan sama semua. Kadang-kadang dia tengok lain, dia khayal kot lain. Tambah dosa je. Tambah bulan-bulan puasa ni, subhanallah. Tuan-tuan kalau nampak orang tu, kalau ada orang buat perangai macam ni, tegak lah. Tegak. Kita berhenti dekat lampu isyarat. Kita kata, Masya Allah, kalau orang Melayu buat perangai itu, kita segan, malah nak semak dah. Harap bukan orang Melayu Muslim lah yang buat perangai itu. Tak ada kerja, buat satu benda yang tak manfaat. Sama dengan orang yang melukis stiker tu, yang buat stiker tu, tak ada manfaat, tak ada kerja apa. Alasan apa? Seni. Subhanallah. Ambillah seni-seni yang dihalalkan oleh agama. Takkan atas nama benda tu seni semua boleh. Orang seni pun masalah juga. Tanpa seni, atas nama alasan seni, maki orang boleh. Pasal faham maki orang, ada ustaz ni bukan maki, ni seni. Seni apa? Seni mesti ditimbangkan pada ukuran agama. Agama tak bagi kita maki orang, betul tak?
Boleh kita jumpa orang, kita kata orang celaka hang, orang marah pasal apa hang maki aku? Tak, memang itu perangai aku. Oh, boleh buat macam tu. Masyarakat kita dia anggap benda tu seolah macam tu. Benda yang tak apa ustaz dah perangai dah tu. Tak. Perangai kena ubah. Perangai kenapa kena ubah? Kerana perangai dia tidak mendapati syarak. Nabi tengok orang-orang Arab ni susah nak senyum. Muka serius macam nak makan orang. Orang Arab. Garang orang Arab, orang kasar. Orang Arab Badui, kasar orang dia, kasar. Sehingga Arab Badui ni dia mari dekat Nabi. Dia tengok Nabi pegang budak, dia terkejut. Dia kata, wahai Rasulullah, hang pegang anak-anak budak-budak kecil ni, hang pegang, hang main dengan mereka ni. Sampai macam dia rasa pelik. Pasal dia tak pegang budak-budak kecil ni, dia orang kasar. Tak main dengan budak-budak. Nabi kata, siapa man la yarham la yurham. Siapa yang tak kesian kat orang lain pun tak kesian kat dia. Tak merahmati orang lain pun tak rahmat kat dia. Sampai macam tu. Lalu Nabi tengok orang Arab yang kasar sampai macam tu, Nabi suruh senyum. Nabi kata senyum tu sedekah. Nak bagi galakkan mereka, tabiat mereka yang tak elok, masa macam nak makan orang tak tentu halak. Nabi suruh ubah perangai tu, jadi orang yang senyum. Bila kita senyum kat saudara kita mudah rasanya dia nak menghampiri kita. Tak boleh alasan ustaz memang perangai saya macam ni. Hang kena ubah perangai tu. Takkan atas nama alasan kebiasaan kita boleh menghalalkan benda yang diharamkan di dalam agama. Mustahil. Maka Allah Subhanahu wa taala Maha Hikmah. Tuhan yang memiliki kebijaksanaan menciptakan sesuatu penuh dengan manfaat dan kebaikan, munasabah dimanfaatkan oleh manusia. Waja'alna naumakum subata waja'alna al-laila libasa, dan kami jadikan tidur kamu itu untuk istirahat. Kita dah sebut pada minggu lepas, bulan lepas, waja'alna al-laila libasa, dan kami jadikan malam kamu itu sebagai pakaian, yakni malam yang seolah-olah malam yang penuh dengan kegelapan itu, seolah-olah yang malam yang meliputi dunia, seolah-olah dia pakaian kepada bumi, kepada manusia. Waja'alna an-nahara ma'asha, kami jadikan siang itu sebagai tempat untuk mencari penghidupan, mencari kehidupan. Tuan-tuan muslimin yang dikasihi sekalian, Allah Subhanahu wa taala ulang banyak kali, wa khalaqnakum azwaja, kami ciptakan kamu berpasang-pasang. Waja'alna naumakum subata, kami menciptakan untuk kamu tidur itu sebagai tempat istirahat. Waja'alna, ulang lagi, kami ciptakan malam itu seolah-olah pakaian. Waja'alna an-nahar, ulang lagi, kami ciptakan siang itu sebagai tempat untuk mencari kehidupan. Apa tujuan dia tuan-tuan muslimin dikasihi sekalian? Kerana manusia apabila dia melalui perkara-perkara tersebut, selalu dia lalui. Dia tidur, malam datang, siang datang, dia tengok dia berpasang-pasang, dia merasai keseronokan dengan pasangan dia. Dia boleh tidur dengan nyenyak, dia boleh lalui kehidupan siang dengan seronok, bergembira dan seumpamanya. Benda tu biasa, benda tu selalu menyebabkan manusia dia tak rasa benda itu sebagai nikmat. Manusia macam tu, kesihatan yang Allah Ta'ala beri kepada kita, tak pernah kena sakit, rasa macam biasa. Mata, mulut, hidung, telinga, nikmat penglihatan, nikmat pendengaran yang kita ada, kita tak rasa kita ada nikmat. Tapi bila Allah Ta'ala tarik sekali, baru kita terasa, ya Allah. Allah tarik penglihatan, wali'iyadzabillah, minta lindung, supaya Allah Subhanahu wa taala terus kekalkan nikmat penglihatan kepada kita. Kalau Allah tarik sekali, baru kita rasa masya-Allah nikmatnya boleh melihat. Sebab tu agama sunatkan kepada kita untuk kita menziarahi orang sakit. Bila kita ziarah orang sakit, baru kita nampak, ya Allah, banyaknya nikmat yang Allah Taala beri kepada aku. Lalu Allah Ta'ala ulang, waja'alna naumakum subata waja'alna al-laila libasa waja'alna an-nahara ma'asha, kami ciptakan tidur untuk rehat, kami ciptakan malam sebagai pakaian untuk kamu, kami ciptakan siang untuk jadi untuk mencari kehidupan.
supaya kita perasan malam, siang, kesemua perkara ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dapat mengecapi nikmat yang Allah Taala ciptakan. Wa banaina fawqakum sab'an shidada, dan kami bina di atas kamu semua itu sab'an, 7 lapis langit yang shidada. Shidada daripada syadidah, langit yang berlapis-lapis. Kami bina, bukan cipta. Nampak bagaimana Allah Taala susun bahasa. Tadi tidur, Allah Ta'ala kata kami ciptakan tidur untuk istirahat. Kami ciptakan malam sebagai pakaian, umpama pakaian. Kami ciptakan siang untuk cari kehidupan. Mai tang langit, Allah Ta'ala tak sebut waja'alna, tak sebut. Waja'alna fawqakum, Allah Ta'ala tak sebut macam tu. Tapi Allah Ta'ala sebut wabanaina, dan kami bina 7 lapis langit. 7 buah langit yang kukuh. Tuan-tuan, kenapa guna perkataan bina? Kerana perkataan bina dia menunjukkan kepada kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana tabiat manusia. Dia nak menunjukkan dia kuat, dia hebat. Dia buat rumah tinggi, banyak tingkat. Manusia di dunia ni, orang bersaing untuk membina bangunan yang paling tinggi. Betul tak? Bangunan ni paling tinggi di dunia. Bangunan tu paling tinggi di dunia. Kenapa? Apa? Bangunan yang tinggi, sesuatu yang tinggi menunjukkan kepada kekuatan, kehebatan, keupayaan orang yang membuat binaan tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebut wa banaina fawqakum sab'an shidada, kami bina di atas kamu 7 langit yang kukuh. Bukan sekadar kami menciptakan langit, bukan sekadar kami bina langit itu berada di atas kamu, bahkan dia berada di atas tanpa tiang. Kalau manusia yang mampu membuat bangunan yang terlampau tinggi, kita rasa Masya Allah hebat. Macam mana manusia boleh buat bangunan setinggi ini? Hebatnya manusia ni. Bagaimana manusia tidak boleh merasai kehebatan Allah yang mampu membuat langit, yang mampu membina langit dalam keadaan yang terlampau tinggi dan tidak bertiang. Demikian bagaimana manusia sepatutnya bila dia melihat langit, dia merasai kehebatan, kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alna sirajan wahaja, dan kami jadikan matahari sirajan, matahari, wahaja, matahari yang amat terang. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja, kami turunkan pula daripada awan. Daripada awan itu air yang mencurah-curah. Wa linukhrija bihi habban wa nabata, untuk kami keluarkan daripada hujan yang turun mencurah-curah itu habban. Habba ini kebiasaannya dinisbahkan kepada makanan yang menjadi qut, makanan utama manusia, gandum, beras, padi dan seumpamanya. Daripada air hujan yang turun itu kami keluarkan daripadanya habba, biji-bijian, maknanya makanan yang menjadi makanan asasi manusia, wa nabata, dan tumbuh-tumbuhan untuk manusia, wa jannatin alfafa, dan taman-taman dan kebun-kebun yang lebat. Kemudian pada hari ini, inna yaumal fasli kana miqata, Allah Taala berfirman, sesungguhnya yaumal fasl, hari keputusan itu adalah suatu waktu yang ditetapkan. Yaumul fasli boleh membawa maksud hari keputusan. Yaumul fasli ini adalah hari kiamat. Hari kiamat itu sendiri. Hari kiamat ini dinamakan sebagai, dalam ayat ini dinamakan sebagai yaumul fasli, boleh membawa maksud hari yang pasti berlaku. Hari kiamat, yakni hari yang pasti berlaku itu, inna yaumul fasli kana miqata. Hari itu adalah hari yang telah ditetapkan. Yaumul fasli juga boleh membawa maksud hari yang memisahkan antara orang saleh dengan orang yang jahat, di antara orang yang beriman dengan orang yang kafir pada hari kiamat. Macam itu. Sesungguhnya hari yang benar-benar berlaku, sesungguhnya hari menjadi tempat dipisahkan orang yang beriman dengan orang-orang kafir, kana miqata, benar-benar akan berlaku.
Miqata bermaksud benar-benar akan berlaku. Akan berlaku. Boleh juga bermaksud miqata sebagai menjawab kepada orang-orang kafir yang tidak percaya berlakunya kiamat. Mereka berkata kepada Nabi, wahai Rasulullah, kalau betul kiamat itu berlaku, bila? Kenapa tak berlaku, tak jadi-jadi lagi? Mana jangan hampa gopoh, jangan tergopoh gapah nak tengok hari kiamat. Jangan gopoh, kerana hari kiamat itu pasti akan berlaku. Cumanya kana miqata, bila berlaku telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak diketahui oleh seorang malaikat pun, oleh satu malaikat pun tidak ketahui bila hari dia, tidak diketahui oleh seorang rasul pun bila berlaku hari kiamat. Adapun hadis Jibril, yang Jibril tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mata saah, bila berlakunya saah, hari kiamat? Nabi jawab apa? Mal mas'ulu anhu bi'alami minas sa'il. Tidaklah orang yang bertanya, iaitu tidaklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lebih mengetahui daripada Jibril yang bertanya. Bukan maksud Jibril tahu. Maksudnya Nabi tak tahu, Jibril pun tak tahu bila berlakunya hari kiamat. Yang mengetahui bila berlakunya hari kiamat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apabila Allah Taala menetapkan berlakunya kiamat pada hari yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak diketahui oleh sesiapa pun, Allah menceritakan keadaan hari kiamat, iaitu yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja. Pada hari tersebut, pada hari kiamat tersebut, yunfakh, ditiupkan, as-sur, yauma yunfakhu fis suri, pada hari ditiupkan, as-sur iaitu bahasa kita sebut sebagai sangkakala. Ditiup sangkakala. Fatatuna afwaja. Kamu semua akan datang dalam bentuk afwaja, iaitu jamaatan. Datang dalam bentuk berkumpulan pada hari kiamat. As-sur iaitu disebut oleh para ulama sebagai al-qarn. Dia seumpama tanduk. Macam mana tanduk? Kita tak tahu tanduk macam mana. Yang meniup sangkakala itu ataupun sur itu, iaitulah malaikat yang bernama apa dia? Malaikat apa tuan-tuan? Israfil, yang ditugaskan untuk meniup sangkakala. Sangkakala ya ulama sebut seperti tanduk dan seumpamanya. Namun bagaimana, besar mana, kita tak tahu, tidak didetailkan, tidak diperincikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita beriman seperti mana yang dikhabarkan oleh Allah dan Rasul. Kita jangan rasa pelik. Hari ini entah berapa banyak perkara yang orang dulu rasa macam tak terbayang perkara itu berlaku, hari ini berlaku. Hari ini berlaku. Dulu orang nak bawa kitab. Boleh bawa berapa? 10 kitab rasanya tak boleh orang bawa. 10 kitab tak boleh Tapi hari ini tuan-tuan, ratusan kitab, ribuan jilid hanya ada di dalam satu CD. Hanya ada dalam satu CD. Kita boleh bawa ke mana tempat kita nak. Ratusan kitab, ribuan jilid, jutaan helaian kitab boleh dibawa hanya di dalam satu CD. Kalau ada siapa-siapa yang guna Maktabah Syamilah, kita buka Maktabah Syamilah, subhanallah, penuh dengan kitab, tak larat nak baca. Tengok kitab tafsir, ada bahagian tafsirnya fiqhnya. Fiqh pula dia bahagi pula kategori fiqh Syafi'inya, Hanafinya, Malikinya, Syafi'inya, Hanbalinya, macam-macam. Fiqh muqaranahnya macam-macam. Siap susun. Hanya di dalam sekeping CD. Orang tak terbayang dulu macam mana ratusan kitab boleh dibawa dalam hanya satu CD, sekeping CD saja. Hari ini ternyata berlaku. Hari kiamat ditiupkan sangkakala, dan sangkakala yang ditiupkan dalam ayat ini iaitu sangkakala yang kedua. Pada hari kiamat berlaku tiupan sebanyak berapa kali? Ada khilaf di situ, namun pandangan yang kuat iaitu 2 kali tiupan sangkakala. Ada khilaf, sebahagian kata 3, sebahagian ulama kata 2. Pandangan yang kuat yang didokong oleh nas-nas Al-Quran dan Sunnah, tiupan sangkakala berlaku sebanyak 2 kali. Pertama, tiupan yang menyebabkan gegaran dan manusia mati kesemuanya. Yang mati itu tak ada orang yang beriman ketika itu, semua yang kafir. Dan yang kedua, tiupan untuk menghidupkan semula manusia, kesemua manusia.
Hidup untuk berhadapan dengan yaumul hisab. Hari ditimbang amalan kita. Seperti hadis, dalam hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah. Abu Hurairah kata jarak di antara dua tiupan itu iaitulah selama berapa lama? 40 kata Abu Hurairah. Orang kata kepada Abu Hurairah 40 hari ke, 40 bulan ke, 40 tahun ke? Abu Hurairah kata abait. Tak tahu. Tak payah ambil tahu. Tak tahu. Berapa lama? 40 apa? 40 apa tak tahu. Abu Hurairah sebut dah tentu perkara-perkara yang macam tu Abu Hurairah riwayatkan daripada Nabi SAW. 40, tak tahu 40 apa. Yang pasti 40 disebut di dalam hadis Nabi SAW. Wa futihatis samaa'u fakanat abwaba. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan dibuka langit, fakanat abwaba. Ketika berlakunya tiupan itu, langit terbelah. Langit yang tadi disebut sebagai syidada, yang kukuh, yang mana manusia tak boleh melangkaui dia. Manusia tak boleh sampai ke dia sampai hari ini. Manusia tak sampai ke langit. Manusia tak tahu jarak bumi ke langit berapa jarak. Manusia tak tahu. Manusia boleh ukur jarak bumi ke bulan, berjarak bumi ke matahari. Tapi jarak bumi ke langit, manusia tak dapat ukur jarak dia. Mana manusia tak tahu langit itu berada pada kedudukan yang mana. Tak tahu. Kukuh, terlampau jauh, terlampau tinggi langit itu. Dalam keadaan itu pada hari kiamat, langit wa futihatis sama' fakanat abwaba. Langit terbelah. Langit ada pintu, memiliki beberapa pintu, dan daripadanya diturunnya para malaikat. Pada hari kiamat kelak. Tuan-tuan, cuba bayangkan suasana itu. Dengan kita telah ada maklumat sebelum ni bagaimana ketika berlakunya kiamat, goncangan yang hebat, gunung yang nampak kukuh, berterbangan seperti kupu-kupu. Cuba bayangkan, langit yang kita nampak, kita tak tahu jarak dia, jauh, tiba-tiba terbuka, turun malaikat. Cuba bayangkan bagaimana perasaan manusia. Manusia yang mengalami gempa bumi. Gempa bumi berlaku kat Indonesia, kita dekat Malaysia rasa gegak sikit. Orang duduk atas flat lari turun ke bawah. Baru gegak sikit baru. Saya pernah waktu berlaku gempa bumi yang tsunami, waktu saya ada di Pulau Pinang, waktu saya di Petrolpark, kedai minyak, tengah bayar, nak bayar untuk beli minyak. Saya tengok dalam kedai tu, Petronas tu, dia bergerak. Semua dia gantung barang-barang yang mereka jual tu bergerak. Kita rasa macam pening, macam orang pening, kuat gegaran dia, agak terasa. Kita rasa tempat kita pijak tu dia tak melekat. Macam tu. Kita rasa takut, tak tahu dah. Nak beli minyak tak jadi beli, lari masuk kereta, start lari terus daripada tempat. Waktu tu tak terbayang kata ada gegaran gempa bumi, tak terbayang gegaran di Indonesia, tak tahu. Waktu tu saya terlintas di fikiran saya, barangkali minyak di bawah ni tengah meledak apa ke, nak meletup apa ke. Risau macam tu. Start kereta lari cepat-cepat. Tuan-tuan, tak kena gempa bumi lagi, baru bergerak. Tambah kalau kita tengok, kita masuk dalam YouTube, tengok dengan wawancara dengan orang-orang yang tengok sendiri gempa bumi itu berlaku. Tak boleh nak bercakap, takut, menangis, penuh dengan tangisan. Kenapa? Dia selamat, nak menangis apa? Menggambarkan bagaimana takut, gentarnya suasana gempa bumi itu. Hanya gempa bumi yang hanya beberapa seken saja. Bagaimana kiamat? Bumi bergegar, hancur kesemuanya. Disifatkan dalam Al-Quran, air melimpah ke muka bumi. Bumi meluahkan, memuntahkan apa yang ada di dalamnya. Maknanya manusia-manusia yang mati, yang dikebumikan dalam bumi, dalam perut bumi, entah berapa zaman dulu, kesemuanya akan terkeluar. Ya Allah, macam mana suasana tu? Entah berapa banyak tanah perkuburan yang ada pada hari ini, entah berapa lapisan dah orang tanam. Semua tu akan dimuntahkan oleh bumi.
Dikeluarkan oleh bumi ke atas permukaan, dikeluarkan ke semua, termasuk ke semua yang ada dalam bumi. Tuan bayangkan macam mana suasana yang sungguh menakutkan. Wa futihatis samaa'u fakanat abwaba. Bukan sekadar bumi jadi macam tu, langit terbelah, malaikat turun, ya Allah. Suasana yang terlampau menakutkan, suasana yang betul-betul menakutkan. Wa suyiratil jibalu fakanat saraba. Dan dijalankan gunung ganang, maka menjadi fatar morgana lah ia. Gunung ganang yang nampak kukuh, akhirnya akan dijalan, akan digerakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya dia akan menjadi habis, binasa, menjadi seperti hancur lebur, menjadi tanah yang rata, tempat manusia untuk berhimpun di padang mahsyar. Kita sebagai padang mahsyar. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, sikit lagi tuan-tuan. Tadi kita mula lewat tu. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Inna jahannama kanat mirsada. Allah Ta'ala sebut sifat-sifat hari kiamat. Kemudian Allah Ta'ala mengubah, berpindah kepada perbahasan yang lain, cerita yang lain, berita yang lain, iaitulah tentang Jahannam. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Inna jahannama kanat mirsada. Sesungguhnya neraka Jahannam itu ada mirsada. Mirsada ni tuan-tuan, dia boleh membawa maksud ada orang yang mengintip, ada sesuatu yang mengintip, iaitulah malaikat. Hang pergilah ke jalan, hang nak pergi jalan tu, jaga dekat sana ada orang tengah intip hang. Macam kita naik kereta, polis yang duduk tengah apa, speed trap kan, kita boleh kata mirsada. Mirsad itu orang yang duduk intip kita, buat kesalahan tangkap. Mirsad, orang yang duduk jaga tepi jalan, duk perhati kita, itu mirsad. Maknanya dalam neraka Jahannam ada malaikat yang duk intip kita. Mirsada juga boleh membawa maksud untuk dia bagi kita takut. Hampirlah nak buat apa pun, pergi tak apa, nak pergi mana pun pergilah, nak pergi ke timur, ke barat, pergi. Aku dah pasang pengintip untuk hang. Apa tujuan kita cakap macam tu? Tujuan nak bagi takut kepada orang tu. Lalu inna jahannama kanat mirsada. Di neraka itu ada malaikat yang sentiasa mengintip manusia. Untuk apa? Untuk apa dia intip? Siapa yang dia nak intip? Littaghina ma'aba. Untuk orang-orang taghi, untuk orang-orang yang melampaui batas. Kebiasaan taghin dinisbahkan kepada orang kafir. Kebiasaan macam tu. Iaitulah dalam neraka ada malaikat yang mengintip. Intip siapa? At-taghin, mengintip orang-orang kafir. Namun at-taghin juga termasuk orang-orang beriman yang asi, derhaka, banyak dosa dia. Kenapa Al-Quran sebut macam ni tuan-tuan? Kerana neraka, semua manusia akan melintasi neraka, iaitulah di atas titian sirat. Wa in minkum illa wariduha. Setiap kamu akan melalui di atas titian sirat. Maka apabila manusia melalui titian sirat, malaikat duk intip siapa dia yang berhak untuk jatuh ke dalam neraka. Dan pasti sesiapa yang memang kena jatuh, dia akan jatuh. Jangan duk rasa tak apalah, kut malaikat tak perasan. Tak, dia intip. Orang intip ni bukan orang jaga. Intip ni dia cari siapa dia orang yang berhak masuk neraka. Littaghina ma'aba. Untuk orang-orang yang melampaui batas, melampaui had. Ma'aba. Ma'aba iaitulah marji', tempat pulang. Apa dia tempat pulang? Neraka tu. Neraka itu sebagai tempat pulang, tempat kembali orang-orang yang at-taghin, orang-orang yang melampaui batas. Labithina fiha ahqaba. Labithina maksud makithina, iaitulah orang mereka duduk dalam neraka, orang-orang yang melampaui batas, melampaui ketetapan Allah Ta'ala. Labithina fiha ahqaba. Mereka akan tetap di dalam neraka ahqaba. Ahqaba ni ada khilaf di kalangan ulama. Daripada ayat ni ada khilaf di kalangan ulama ahli sunnah. Sebahagian ulama ahli sunnah berpandangan
daripada ayat ini membuktikan bahawasanya neraka itu tidak kekal. Ini sebahagian pandangan. Dia dinama sebagai bifana'in nar, al-qawlu bifana'in nar, pandangan yang mengatakan neraka itu tidak kekal. Pasal ayat Quran ni sebut inna labithina fiha ahqaba. Ahqaba ni satu tempoh yang lama. Mereka duduk di dalam neraka dalam satu tempoh yang lama. Tak habaq kepada menunjukkan seolah dia akan neraka lama-lama dia akan fana, dia akan habis, dia akan tak ada. Itu pandangan segolongan kecil ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah nampak seolah-olah macam menyokong pandangan itu. Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah nampak seolah-olah macam menyokong pandangan itu. Sebab tu antara orang ramai ataupun antara tokoh lain yang mengkritik Al-Imam Ibn Al-Qayyim kerana salah satunya pandangan yang ini. Namun majoriti ulama berpandangan ahqaba, tempoh yang lama itu membawa maksud kekal. Nampak tak? Ada khilaf di kalangan ulama, wallahu alam. Kebanyakan kalau kita tengok ulama-ulama hari ini sekalipun seperti Mustafa Al-Adawi dan ulama-ulama yang lain, seolah-olah mereka mempertahankan neraka kekal selama-lamanya. Namun dalam masa yang sama, kalau ada ustaz datang, siapa-siapa ustaz yang sebut dia memilih pandangan neraka tak kekal lama, adapun syurga, sepakat semua ulama ahli sunnah syurga kekal selama-lamanya. Sepakat ke semua ulama ahli sunnah. Kalau ada seorang ustaz mari di tempat kita, dia mengajak kata neraka tak kekal, kita tak boleh kata dia sesat. Kita tak boleh kata dia bid'ah. Kita tak boleh kata dia bukan ahli sunnah. Ulama sebelum dia, ulama ahli sunnah sebelum kita hari ini telah ada yang memberi pandangan neraka tidak kekal. Namun wallahu alam, tengok dari segi ulama hari ini, bahkan dahulu pun majoriti, kebanyakan ulama mempertahankan neraka kekal selama-lamanya. Demikian juga ulama-ulama yang membawa dakwah sunnah pada hari ini, kebanyakan mereka mempertahankan neraka kekal selama-lamanya. La yadhuquna fiha bardan wala syaraba. Mereka duduk di dalam neraka. Macam mana keadaan mereka duduk? Mereka berada dalam keadaan dalam neraka, bagaimana keadaan mereka? La yadhuqu. Tuan-tuan, yadhuqu ni dzauq. Dzauq ni tuan-tuan biasa dengar dzauq. Apa dia dzauq? Rasa. Bukan menikmati. Dalam neraka manusia la yazuqu, mereka tak rasa dalam neraka tu, bukan sekadar menikmati. Zauq ni benda yang pertama rasa. Kan? Kita ambil makanan, kita masuk dalam mulut, kunyah-kunyah, telan, itu makan. Kita menikmati kelazatan makanan. Kita bukan sekadar rasa makanan, tapi kita makan dan kita merasai kelazatan dia. Dan ayat ni sebut la yazuq, rasa. Mereka tidak rasa dalam akhirat, di dalam neraka, fiha, di dalam neraka, illa la yadhuqu, mereka tidak rasa dalam neraka bardan, rasa sejuk, wala syaraba, minuman pun rasa pun tidak. Bukan nak berseronok dengan bardan. Bardan ni boleh faham dengan tiga maksud. Pertama, bardan membawa maksud burudah. Burudah maksudnya rasa sejuk. Bukan sekadar nak rasa sejuk. Tak. Langsung tak rasa. Apatah lagi nak menikmati kenikmatan, kesejukan. Tak ada langsung. Rasa pun tidak. Angin yang sejuk sentuh badan mereka, tidak langsung. Bardan boleh membawa maksud sejuk. Bardan juga boleh membawa maksud syai'un barid, sesuatu yang sejuk, iaitulah air. Mereka tak rasa air dalam neraka. Rasa pun tidak. La yazuquna fiha bardan. Bardan juga boleh membawa maksud an-naum, tidur. Orang Arab tidur kadang-kadang dia kata bardan. Kerana tidur ni dia sejukkan badan kita. Betul tak? Orang kalau tak tidur, kita tak tidur satu malam, pagi tu rasa apa? Rasa panas badan kan? Arab dia kata tidur itu bardan. Mana la yazuquna fiha bardan, mereka tak rasa sejuk, mereka tidak merasai air, mereka tidak merasai tidur dalam neraka. Wala syaraba, mereka juga tidak merasai minuman, sebarang bentuk minuman.
La yadhuquna fiha bardan wala syaraba. Kemudian ada istisna di situ. Allah Taala menafikan, penafian melainkan illa hamiman wa ghassaqa. Melainkan apa yang mereka rasa, iaitu hamiman, iaitu sesuatu yang panas. Kalau mereka makan, mereka minum pun sesuatu yang panas. Rasa pun mereka merasai suasana yang azab, yang panas, penuh dengan api dan seumpamanya. Itu yang mereka rasa. Hamimah ni sesuatu yang panas. Sebab tu Arab kalau orang demam, dia kata al-humma. Demam. Humma. Hamimah. Bilik ayak. Orang Arab bilik ayak, tempat mandi tu biasanya mereka kalau cuaca apa? Cuaca sejuk, mereka akan masuk untuk mereka panaskan badan mereka dengan air suap. Sebab tu al-hammam. Bilik air dinamakan sebagai dalam bahasa Arab al-hammam. Tempat untuk panaskan badan. Mana di neraka tak rasa semua benda yang sejuk, tidak rasa semua minuman, illa melainkan panas, kepanasan yang kita rasa. Minuman yang panas kita rasa. Wa ghassaqa. Ghassaq ni pula selain daripada benda yang panas. Sebahagian ulama sebut ghassaq iaitulah benda-benda yang kotor. Nanah, darah. Itu ghassaqa sebahagian. Namun sebahagian ulama yang lain mengatakan ghassaqa ini berlawanan kepada hamimah. Hamimah tu mereka merasakan kepanasan, azab kepanasan. Ghassaqa dia berlawanan kepada ghassaqa, iaitulah dia merasai azab dalam bentuk kesejukan yang terlampau sejuk. Sehingga bukan lagi dia merasai nikmat. Ayat yang sebelum tadi yang tidak merasai sejuk tadi, sejuk dalam bentuk merasai nikmat. Ayat ni menunjukkan mereka merasai kesejukan dalam bentuk azab. Sehingga mereka diberi azab dalam semua bentuk. Panas pun mereka rasa azab. Sejuk dalam kesejukan yang terlampau sangat. Sehingga mereka merasai azab sejuk dalam neraka. Maka tak mustahil kita boleh, tak salah kalau kita gabungkan mereka merasai minuman yang kotor, yang mana minuman itu pula terlampau sejuk. Sehingga mereka terasa azab, merasai azab kesejukan dan kepanasan ketika mereka berada di dalam neraka. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Wallahu taala alam. Insya-Allah kita sambung pada kuliah yang akan datang, kerana nampak banyak lagi di sini yang akan kita bincangkan.